Pisau bajet untuk camping and survival daripada Shopee. Okey ke? Boleh pakai ke? Let's find out. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran YouTube Frugal Outdoors and Camping. Hari ini aku akan buat video berkenaan pisau yang aku baru beli daripada Shopee. Baru je sampai 2-3 hari lepas. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu yang aku sekarang ni bukan berada di hutan yang betul. Aku berada di kebun di belakang rumah aku. Jadi korang mungkin akan dengar ada bunyi kenderaan lah, bukan bunyi hutan yang sebenar macam biasa. Okey, konten hari ni berkenaan pisau ni. Okey, harga pisau ni RM24. Murah gila kan, pisau bajet. Jadi hari ni aku akan buat video field test untuk pisau ini. Aku akan test gunakan pisau ni untuk buat tugasan-tugasan yang aku biasa buat sewaktu aku camping lah. Ini bukan video destruction test Jadi takkan adalah test-test yang mengarut. Cuma kerja-kerja yang biasa dilakukan sewaktu camping sahaja. Sebelum kita bermula, mari kita tengok details pisau ni dulu. Panjang keseluruhan pisau ni 9 inci. Okey, panjang blade dia adalah 4.5 inci. Handle dia diperbuat daripada campuran plastik dan ada material macam rubber sikit lah. Okey, agak selesa bila dipegang. Dia ada rasa rubberized. So dia tak licin seperti plastik. Dia ada grip. Bahagian tengah ni rubberized. Okey, di belakang dia ni ada crusher ataupun boleh jadi sebagai glass breaker. Ada lubang untuk lanyard. Okey. Material untuk besi ni aku tak sure sebab tak ada dia punya information. Okey, dia punya blade dia black coated. Okey, brand dia adalah Columbia USA. Columbia USA tapi of course lah, pisau ni sebenarnya made in China. Okey, brand Columbia ni aku tak sure lah betul-betul wujud ke atau tak. Maksud aku yang original. Yang ni of course lah, yang ni copy ataupun fake. Yang original aku tak sure sama ada wujud ataupun diorang just buat brand Columbia. So kalau ada korang yang tahu maklumat ni, korang boleh komen dekat kolom dekat bawah. Ada ke brand Columbia yang betul-betul ori? Kalau mengikut design pisau ni, aku assume pisau ni full tank. Disebabkan okey, dia punya blade ni, kalau korang tengok dia punya blade ni, daripada depan dia terus ke belakang. Dia tembus ke belakang, dia jadi crusher ni lah. So secara logiknya aku rasa pisau ni full tank lah. Aku tak tahulah kalau dia describe sampai sini betul dia sambung kat belakang kan. Yang tu aku tak sure, tapi daripada design nampak macam full tank lah. Kalau betul pisau ni full tank, bermakna pisau ni berkemungkinan lah kuat dan kukuh lah. Okey, sekarang kita tengok dia punya sarung pula. Okey, sarung dia diperbuat daripada plastik lah, plastik. Okey, di belakang dia ada clip. Clip ni untuk korang selitkan pisau ni dekat sama ada poket seluar jeans, poket ataupun dekat tali pinggang lah untuk carry dia. Okey, tentang dia punya sarung ni, okey, kita test lah. Okey, dia ada lock dia. Boleh dengar lah kalau dia punya. Okey, boleh dengar lah. Maknanya dia lock lah. Okey, nak tengok sarung ni berfungsi dengan baik ke tak? Biasanya kalau sarung yang baik, pisau ni takkan terkeluar dengan mudah lah. Maksudnya korang kurang risiko untuk pisau tu terkeluar dan boleh mencederakan korang. Untuk pisau ni aku rasa sarung dia okey lah. Satu lagi aku tengok design sarung dia ni. Okey, design sarung dia ni ambidextrous. Okey, dalam bahasa Melayu dia, sarung ni sesuai untuk penggunaan orang tangan kiri ataupun tangan kanan. Sebabnya kita boleh ubah dia punya orientation. Yang ni macam ni kan. Yang ni untuk orang tangan kanan. Ni untuk orang tangan kanan. Jadi untuk orang tangan kiri, kita terbalikkan dia. Dia boleh terbalikkan macam ni.
pun boleh masuk juga dan boleh lock juga. Ni untuk orang tangan kiri. Ni untuk orang tangan kiri. Macam ni. Okey, features ni tak semua pisau ada sebenarnya, walaupun pisau mahal. Kebanyakan pisau dia favor kepada orang tangan kanan sebenarnya. Kalau korang nak tengok macam ni lah. So ini untuk orang tangan kanan. Dia macam ni ambil kan. Tapi sebabkan pisau ni design dia ambidextrous tadi, kita boleh terbalikkan dia. Sekejap sekarang aku terbalikkan macam ni. Boleh letak kat belah sini. Sama juga macam yang belah kanan. So orang yang kidal pun boleh ambil lah. Sekejap lagi aku akan start buat aku punya field test. Ok, aku nak buat macam ni lah syarat dia. Ok, let's say kata pisau ni terselamat. Terselamat ni maksud dia tak patah, tak sumbing, tak ada apa-apa kecacatan. Bermakna pisau ni lulus. Kalau pisau ni lulus, aku nak bagi dekat korang lah. Aku akan bagi dekat korang subscriber C4C. Bukan satu tapi dua. Aku ada dua. Aku beli dua pisau ni. Jadi akan ada dua orang pemenang lah. Dua orang pemenang. Tapi kalau pisau ni berjaya je lah. Kalau gagal bermaksud aku takkan bagi lah kat korang. Maksudnya pisau ni tak boleh pakai lah. Ok, ujian pertama adalah ujian ketajaman. Ketajaman pisau ni sewaktu sampai lah. Aku tak ada asal apa-apa. Orang cakap ni factory edge dia tajam ke tak? Oi, boleh tahan. Wow, boleh tahan lah. Sebab ada pisau-pisau yang mahal pun sebenarnya kalau daripada factory edge dia tak berapa tajam. Boleh potong kertas, okey lah, boleh tahan, tajam. Ujian ketajaman lulus. Okey, baik. Ujian kedua adalah strike ferro rod. Boleh tak pisau ni strike ferro rod ataupun fire starter ni. Jadi kita nak tengok dia punya spine ni cukup tajam tak untuk strike ferro rod. Okey. Okey. Boleh strike ferro rod. So lulus ujian 2. Aduh, terlupa dah tekan record. Tak apa, aku buat sekali lagi. Potong dulu. Aku nak test buat feathering. Okay, feathering ni biasa aku buat sebelum nak start api lah. Dia feathering ni dia bukan bergantung pada ketajaman pisau tu saja. Dia bergantung juga kepada jenis kayu, lembut ke, keras ke. Itu semua mengaruhi lah kita punya feathering ni. Alamak, tak tahu jadi letak ni. Boleh lah kan. Untuk feathering, ok, boleh tahan dah. Boleh tahan lah bagi aku. Ok, next test adalah battening. Ok, walaupun battening ni jarang-jarang aku buat pakai pisau, tapi kadang-kadang aku buat juga. So dia layak lah masuk dalam test ni. Walaupun kadang-kadang aku guna parang. Kebanyakannya aku guna parang. Pisau pernah juga buat. So ini aku rasa ultimate test untuk pisau ni lah. Sama ada dia boleh tahan ke ataupun mungkin patah. So doakan yang baik-baik je lah untuk pisau ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Kita test boleh tahan ke tak boleh tahan. Okay. 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 Battening yang pertama lulus. Seterusnya okey lah, lulus lah kot. Battening ni untuk apa? Pecahkan ataupun split kayu yang besar untuk jadikan kayu api yang kecil-kecil lebih mudah untuk tangkap api. So so far so good. Okay, masih bertahan. Nice. Okay, kita dah sampai ke final test. Final test untuk hari ni. Test terakhir adalah menyalakan api. Ni yang shaving aku buat tadi, feathering yang aku buat tadi.
So sekarang kita nak test, boleh ke tak boleh kita nyalakan api gunakan pisau ni. Okey kita cuba sekarang. Okey. Tu dia. Okey baik, macam yang korang dah lihat tadi, dengan menggunakan pisau ni aku dah berjaya lah melakukan tugasan-tugasan yang aku biasa buat waktu camping. Jadi kiranya pisau ni okey lah, lulus. Okey, sekarang aku nak komen dan bagi pendapat aku lah sikit tentang pisau ni. Okey, yang pertama sekali, adakah aku akan recommend untuk korang jadikan pisau ni sebagai pisau survival korang? Okey, jawapannya adalah tidak. Tidak Walaupun pisau ni tadi dah lulus semua ujian yang aku buat, tetapi dari segi ketahanan, ketahanan selepas beberapa kali penggunaan ataupun kegunaan kerap, ketahanan itu aku ada keraguan sikit lah. Sebab apa? Pisau survival ni bukanlah pisau yang main-main. Nama pun survival kan, untuk kita gunakan dalam situasi survival di mana kita pun tak tahu bila-bila akan berlaku. Kita akan gunakan pisau tu untuk satunya untuk menyelamatkan nyawa kita dan untuk bertahan hidup. Jadi bila kita lihat dekat pisau ni, okey, harga pisau ni macam aku cakap tadi, harga dia RM24. Okey, kalau seller boleh jual harga RM24, bermakna mungkin dia ambil dari kilang, mungkin harga RM17, RM18. Kalau kilang boleh jual dengan harga RM17, RM18, jadi berapakah korang rasa kos untuk dia buat satu pisau ni? Mungkin RM10, mungkin, ataupun murah lagi, kurang lagi. Adakah anda akan bergantung nyawa anda ataupun keselamatan anda kepada barang yang bernilai RM10? Kalau dalam situasi yang tak ada pilihan, okey, fine. Tapi kalau ada pilihan lain, aku rasa better jangan. Jadi di mana aku nak letakkan tempat untuk pisau ni? Setiap benda yang dibuat ataupun dijual tu, dia ada tempat dia yang sepatutnya. So bagi aku, bagi pendapat peribadi aku, pisau ni adalah untuk satunya sebagai pisau belasahan, untuk korang praktis, untuk camping santai, untuk car camping, ataupun untuk korang yang bukan regular camping, camping sekali-sekala untuk santai-santai sahaja. So tak ada masalah untuk gunakan pisau ni. Okey, selain itu aku cadangkan korang boleh jadikan dia sebagai backup knife. Bermakna kalau korang beraktiviti ataupun korang masuk hutan, korang pairkan pisau ni dengan satu lagi tools, mungkin pisau yang lain ataupun mungkin parang. Tapi make sure lah korang pairkan pisau ni dengan satu tools yang lebih reliable daripada pisau ni. Okey, macam yang aku cakap di awal video tadi, kalau pisau ni survive, aku akan bagi kat korang. Dan pisau ni alhamdulillah survive. Tak adalah, tak ada rosak, tak ada chip, tak ada apa, still okay. So aku akan kotakan lah aku punya janji tadi tu. Aku akan kirimkan dua. Mana satu lagi? Okay, aku ada dua. Bermakna aku akan bagi dekat dua orang. Tapi aku prefer kepada orang yang belum ada pisau lah. Sebab pisau ni pun kan pisau bajet. So kalau korang yang dah ada pisau, aku rasa tak perlu pun. Dan pastikan juga ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, kesesuaian pisau ni bersesuaian dengan kegunaan korang lah. Jangan gunakan untuk benda yang tak sesuai. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan pisau ni, okey, macam ni, korang boleh komen dekat kolom. Okey, korang boleh komen dekat kolom komen dekat bawah ni. Korang komen hashtag nak pisau, hashtag nak pisau. So nanti aku akan filter keyword tu. Sesiapa yang ada komen, ada perkataan tu saja yang berpeluang untuk dapat lah. Aku rasa itu saja video untuk hari ini. Video field test pisau bajet daripada Shopee. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.